Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun yang masih belum subscribe ke channel saya mohon jasabih anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi anda subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini di dalam Dewan Rakyat ataupun dalam sidang Parlimen, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah pun mengeluarkan cadangan. Dua cadangan yang penting, yang menarik, iaitu yang pertama adalah skim I Survive. Yang mana skim I Survive ni cadangannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada golongan B40 dan juga M40 kelulusan secara automatik. Yang mana pinjaman ini adalah daripada nilai RM3,000 kepada RM5,000, dan beliau mencadangkan kaedah faedah yang dikenakan adalah sekitar maksimum sehingga ke 3% dengan kadar bayaran semula pinjaman selama dalam tempoh 3 tahun. Yang mana bagi mereka yang salah satu kriteria untuk cadangan untuk peminjaman ini adalah dengan menjadikan bayaran BPN, dan saya ingatkan sepatutnya BPR kot, bukan BPN. Tapi dalam kenyataan media menulis BPN. BPN dijadikan sebagai satu syarat ataupun grant untuk sebagai satu jaminan kepada pihak bank jika orang kata golongan ataupun mereka yang membuat pinjaman ini tidak membayar semula, bayaran BPN ataupun BPR ni sepatutnya akan dipotong untuk dibayar ke dalam pinjaman skim I Survive ini. Jadi di sini cadangan untuk skim I Survive ini sebenarnya sangat menarik pada saya, dan jumlah amount yang ditawarkan tu adalah pada kadar yang mencukupi bagi golongan target, iaitu golongan M40 dan juga B40. Cuma di sini saya berharap kalau kata perkara ini dipersetujui oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga Bank Negara sebagainya, saya mengharapkan yang mungkin kadar faedah yang dikenakan dalam tempoh 3 tahun tu mungkin boleh dikurangkan sedikit, mungkin maksimum sehingga 2% sahaja. Yang mana walaupun 3% itu tidaklah terlalu tinggi, jika kita kira RM5,000, kalau kata 3% setahun, faedahnya adalah sebanyak RM150. 3 tahun RM450, maksudnya pinjam RM5,000 kena bayar balik RM5,450. Dan jika dibayar semula dalam tempoh 36 bulan ataupun 3 tahun, kadar bayaran sebulan adalah dalam RM140 lebih ataupun RM150. Jadi 100 pada kadar bayaran sebulan 100 lebih ni, pada hemat saya dia agak tinggi juga, walaupun ada jaminan dalam orang kata dalam bayaran untuk BPR ataupun BPN yang dinyatakan oleh media tadi. Tetapi saya rasa mungkin kadar 2% adalah yang lebih relevan dan win-win, win kepada rakyat dan juga win juga kepada pihak bank dapat menjana sedikit pendapatan, rakyat pun mendapat sedikit kelonggaran dalam membuat pinjaman bagi mereka yang merasakan memerlukan. Jadi tempoh ataupun kadar untuk membayar pinjaman dalam bulanan tu adalah lebih mampu bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, cadangan ini boleh direalisasikan dengan membenarkan mereka yang berminat untuk membuat pinjaman ataupun permohonan untuk skim I Survive ni, yang mana mereka hanya perlu membuat permohonan dengan bank mereka yang mereka menerima bayaran untuk BPN ataupun BPR seperti yang dicadangkan. Ini adalah bagi memudahkan pihak bank jika berlaku sebarang default ataupun kegagalan dalam pembayaran bulanan, wang daripada orang kata bayaran daripada bantuan BPR maupun BPN ini boleh ditolak apabila dibayar oleh pihak kerajaan, boleh ditolak oleh pihak bank bagi membayar hutang si peminjam ni tadi. Dan juga mungkin boleh diberikan sedikit kelonggaran yang mana tidak ada sebarang orang kata faedah atas faedah jika mereka gagal melakukan pembayaran dalam tempoh mungkin 3 bulan, dalam tempoh 6 bulan, mungkin hanya apa yang mereka pinjam dan juga dengan kadar faedah yang dikenakan, mungkin itu sahaja yang mereka patut bayar. Dan jika berlaku kegagalan untuk pembayaran, bolehlah ditolakkan daripada jumlah pembayaran yang mereka perolehi daripada sama ada BPN ataupun BPR ataupun sebarang bentuk bayaran bantuan yang datang daripada Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan ataupun pihak lembaga hasil dalam negeri. Dan ini adalah satu cadangan yang sangat baik, walaupun
mungkin ada pihak yang mengkritik kerana dikenakan faedah dan sebagainya. Kita harus ingat institusi kewangan ni dia menjana pendapatan. Wang yang diberikan untuk dipinjamkan kepada peminjam, kepada kita, kepada saya sebagai contoh, adalah wang daripada deposit, wang daripada orang masuk wang dalam simpanan tetap, orang masuk wang dalam simpanan buku akaun dan sebagainya. Mereka akan mendapat dividen, mereka akan mendapat faedah untuk simpanan ni daripada 0, berapa persen sehingga kepada 2 hingga 3%. Sebab itu pinjaman ni perlu pula dikenakan juga faedah, kerana faedah tu selain menjana pendapatan kepada bank, faedah itu juga digunakan untuk membayar dividen kepada mereka yang meletakkan wang ke dalam bank sebagai simpanan, yang mereka yang melakukan deposit. Jadi bukanlah semata-mata pihak bank mahukan keuntungan, tetapi cadangan ataupun idea untuk mengenakan kadar faedah yang paling rendah, iaitu sekadar 1.5% ataupun 2%, pada saya adalah lebih relevan. Okey, itu berkenaan dengan skim iSurvive. Yang kedua adalah berkenaan dengan cadangan yang telah dikemukakan oleh Datuk Seri Najib, dibawa ke dalam parlimen pada hari ini. Sangat baik, berkenaan dengan pengeluaran iCitra sebanyak RM10,000 maksimum, seperti yang telah dicadangkan. Jika tidak boleh dilakukan untuk pembayaran secara one off payment, orang kata baki lagi RM8,000, memandangkan kalau kata sekarang ni kita dah masuk pada bulan kedua pembayaran iCitra, itu sebanyak RM2,000. Jadi baki hanya tinggal lagi sebanyak RM3,000 sahaja. Jika diluluskan untuk pindaan sehingga RM10,000, maksudnya kita akan ada additional ataupun tambahan sebanyak RM5,000, menjadikan total semua baki yang belum dibayar adalah sebanyak RM8,000. Mungkin agak sukar kepada pihak DBSP untuk membayar kepada semua pengeluaran iCitra dalam satu masa yang sama sebanyak RM8,000, tetapi baki itu mungkin boleh dibayar secara bulanan, yang mana bayaran bulanan boleh ditingkatkan sekitar RM1,500 sehingga kepada RM2,000 ataupun RM2,500 sebulan. Dan orang kata pindaan ataupun penambahan bagi pengeluaran sebanyak RM10,000 ini tidaklah perlu dilakukan secara automatik. Boleh dibuat sistem untuk pindaan seperti yang telah dilakukan untuk air sinar pada bulan 3 dahulu. Jadi bagi mereka yang berminat mengeluarkan tambahan sebanyak sehingga RM10,000, ataupun mereka yang nak menambahkan pengeluaran untuk sekadar RM1,000, nak jadikan total RM6,000, nak jadikan total RM7,000, berikan kelonggaran kepada pencarum-pencarum di luar sana. Sebab bukan semuanya yang berniat untuk mengeluarkan sehingga RM10,000, bukan semuanya yang berniat untuk mengeluarkan pada kadar-kadar yang tertentu. Jadi berikan pilihan kepada pencarum di luar sana yang mengeluarkan iCitra untuk membuat pengeluaran mengikut kadar yang mereka rasa diperlukan. Okey, walaupun ada banyak juga pihak yang kebelakangan ini mengecam mengenai cadangan-cadangan untuk penambahan bagi pengeluaran iCitra dan sebagainya, kita faham dengan kebimbangan pihak-pihak tersebut, terutama sekali apabila mereka risau dana saraan ataupun dana persaraan kita ni nanti apabila mencapai umur persaraan, bakinya tidak banyak, bakinya terlalu sedikit memandangkan telah dikeluarkan dalam program iLestari, telah dikeluarkan dalam program iSinar dan juga telah dikeluarkan dalam program iCitra. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib dalam kenyataan tersebut, beliau menyatakan bahawa RM10,000 untuk iCitra ni boleh direalisasikan jika kerajaan serius untuk meningkatkan aset-aset KWSP. Jika kerajaan serius untuk meningkatkan aset-aset KWSP, daripada situ kadar pulangan daripada pelaburan yang digunakan, duit kita yang digunakan untuk pelaburan KWSP, untuk hotelnya, untuk tanahnya, untuk pelaburan simpanan tetapnya dan juga untuk pelbagai-bagai bentuk benda pelaburan yang lain. Jadi kadar pulangan tu insya-Allah akan dapat diperoleh dengan lebih tinggi dan tak mustahil. Apabila kadar pulangan diperoleh lebih tinggi, kadar dividen juga tak mustahil. Walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19, kadar dividen juga boleh ditingkatkan. Pada hari itu contohnya 5.25% kalau tak salah saya untuk konvensional dan 4.95% untuk Islamik. Mungkin boleh ditingkatkan sehingga 6 ataupun 7%. Itu tidak mustahil jika pelaburan yang digunakan daripada duit pencarum itu menjana pulangan yang baik. Okey, jadi bagi yang mereka yang mengecam ni juga kita faham kerana mereka mungkin tidak selesa dengan cadangan-cadangan ini, tetapi cadangan ini bukanlah satu kewajipan untuk semua pencarum. Ia adalah satu cadangan bagi mereka yang
memerlukan. Bagi mereka yang memerlukan ini pula, saya yakin apabila mereka mempertimbangkan untuk membuat penambahan dalam pengeluaran, jika dibenarkan, mereka tahu kesannya kepada hari tua yang akan datang pada hari persaraan kelak. Tetapi seperti yang saya nyatakan, banyak inisiatif ataupun banyak program yang boleh dilakukan oleh pihak KDBSP sendiri untuk memastikan pulangan daripada caruman pekerja yang digunakan untuk pelaburan KDBSP boleh dijana dengan sebaik mungkin, dan mungkin pihak KDBSP boleh meningkatkan kadar dividen khusus bagi mereka yang mempunyai caruman ataupun mempunyai baki akaun kurang daripada satu jumlah. Mungkin yang kurang daripada RM50,000 baki dalam akaun 1 dan juga akaun 2, baki secara total, mungkin kadar dividen mereka boleh dikekalkan setiap tahun mungkin pada kadar 7 hingga 8% bagi memastikan mereka mempunyai dana untuk persaraan yang lebih orang kata selesa kelak. Ini bukanlah untuk menggalakkan lebih ramai orang untuk mengeluarkan pelaburan etc. ataupun dan sebagainya, tetapi inilah salah satu inisiatif bagi mengekalkan bantuan yang secara berterusan kepada rakyat. Walaupun ramai yang masih lagi tidak bersetuju dan sebagainya, tetapi kerajaan telah pun memberikan BPN, BPR dan yang terbaru ni BKC. Jika nak diteruskan, kita faham beban keuangan itu sangat tinggi. Disebab itulah diwujudkan pilihan untuk menggunakan dana caruman daripada pekerja itu sendiri, yang mana yang terjejas paling teruk sekarang adalah di kalangan mereka yang mencarum ataupun di kalangan pekerja-pekerja swasta. Bukan mengkritik pejabat awam, tapi pejabat awam alhamdulillah gaji mereka masih lagi kekal, cuma bagi grade-grade tertentu mereka mempunyai potongan bagi tabung untuk ke dalam Kementerian Kewangan bagi orang kata memberikan untuk sumbangan pembayaran BPR, BKC dan juga sebagainya. Tetapi itu pun hanya sebilangan grade dan juga pada amount yang tidaklah terlalu besar, hanya beberapa puluh ringgit ataupun ratus ringgit bagi mereka di kalangan pejabat awam berjawatan tertentu sahaja. Jadi keperluan untuk caruman ini adalah sangat-sangat penting untuk pengeluaran bagi mereka yang sangat-sangat memerlukan, mereka yang rasa tidak mencukupi dengan apa yang mereka memperolehi. Mungkin mereka mendapat BPR 1,800 ataupun lebih, ataupun tak lebih lah, 1,800 boleh tinggi kan, tetapi mungkin mereka mempunyai bilangan tanggungan yang sangat ramai, anak-anak yang ramai dan sebagainya. Jadi salah satu inisiatif ataupun bantuan yang boleh diberikan adalah daripada caruman mereka ini sendiri. Walaupun tidak enak untuk didengar, tetapi itu adalah yang lebih baik daripada tidak ada sebarang orang kata bantuan ataupun sebarang tambahan lain yang masuk ke dalam poket mereka untuk kelangsungan hidup seharian. Jadi walaupun ada pihak yang mungkin tak setuju, tapi saya harap pihak kerajaan akan mempertimbangkan perkara ini dan memberi kebebasan kepada pencarum untuk memilih sama ada untuk membuat tambahan pengeluaran sebanyak RM10,000 ataupun tidak. Harap suara-suara yang bercakap ini dapat didengari dan cadangan ini dapat diterima dengan sebaik mungkin. Jadi itu saja sedikit perkongsian, tak sedikit pun panjang juga pada hari ini, sedikit luahan perasaan, dan saya harap dengan cadangan yang telah pun dinyatakan oleh Datuk Seri Najib ni, saya harap sidang parlimen dapat bersetuju memandangkan mereka semua telah pun menandatangani persetujuan di antara rentas parti dan juga sebagainya. Jadi sepatutnya tidak timbul lagi sebarang isu yang boleh menghalang atau melewatkan sebarang bentuk bantuan ataupun penambahbaikan bantuan bagi rakyat. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua, dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.